Saya ingin mengambil perhatian media mengenai kenyataan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Datuk Hishamuddin Tun Hussein On, yang menyebutkan bahawa Kementerian Dalam Negeri sedang memantau isu penggunaan kalimah Allah dan implikasinya terhadap ketenteraman awam. Sekiranya isu ini menjejaskan ketenteraman awam, Kementerian akan mengambil tindakan antaranya seperti menarik balik lesen percetakan yang dikeluarkan kepada pencetak Bible berbahasa Melayu. Jati menyanjung kenyataan menteri tersebut di samping membuat penegasan bahawa pemantauan yang dilakukan mesti secara menyeluruh. Bukan saja cetakan yang akan dibuat tetapi merangkumi Bible berbahasa Melayu yang disebut sebagai Alkitab yang dikatakan telah pun dicetak dan diedarkan dalam beberapa tahun yang lalu. Kedua, soal berkait dengan ketenteraman awam ataupun tidak, Jati berpendapat kita tidak perlu menunggu sehingga wujudnya tanda-tanda gangguan ketenteraman awam. Sebaliknya, lebih menekankan kepada darjah sensitiviti isu kalimah Allah terhadap lebih 60% rakyat Malaysia berbangsa Melayu beragama Islam. Ketiga, seperti yang diketahui, Bible berbahasa Melayu yang telah dicetak, dilaporkan, telah disebarkan secara terbuka kepada pelajar-pelajar sekolah seperti yang diberitahu berlaku di Pulau Pinang. Tindakan sedemikian bukan saja menyalahi undang-undang dan peraturan, malah mereka yang terlibat seolah-olah mencabar kewibawaan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Keempat, isu kalimah Allah kini hangat dan dijangka akan terus hangat terutamanya menjelang PRU ke-13. Pemerhati politik menyebut isu ini ditimbulkan semula oleh Lim Guan Eng adalah dijangka untuk dijadikan umpan kepada pengundi-pengundi beragama Kristian dan bukan Melayu. Sementara jangkaan bahawa isu ini mungkin terus dieksploitasi dan dimanipulasi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab mungkin menjadi kenyataan. Pihak KDN seharusnya mengambil perhatian terhadap observasi sedemikian. Kelima, laporan polis telah dibuat oleh beberapa pihak. Jati yakin laporan-laporan tersebut ada kredibilitinya yang membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan segera berikutan dengan laporan yang telah dibuat itu. Sejak timbulnya isu ini dan beberapa ulasan yang dibuat melalui saluran televisyen, akhbar termasuk media sosial, isu kalimah Allah telah menimbulkan masalah berikut. A. Kajian rambang dibuat menunjukkan bahawa Bible versi berbahasa Melayu memang telah dicetak dan diedar kepada umum. B. Tindakan mencetak dan mengedar Bible versi bahasa Melayu yang di dalamnya terdapat kalimah Allah sememangnya menyalahi undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Sehingga ini belum sampai ke pengetahuan umum apa-apa tindakan yang telah diambil terhadap mereka yang terlibat. C. Bible versi bahasa Melayu dengan kalimah Allah di dalamnya telah tersebar di kalangan orang Melayu yang sebahagiannya atas beberapa sebab memilih untuk murtad. D. Tindakan yang semakin berani menyebarkan Alkitab kepada masyarakat Melayu jika tidak diambil tindakan segera dikhawatiri akan menimbulkan sesuatu yang buruk dari sudut hubungan antara bangsa dan agama yang sudah terjalin sekian lama di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Jati percaya pihak yang berkuasa khususnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai kemampuan, kebolehan dan daya profesionalisme yang tinggi untuk menangani masalah ini. Rakyat ingin melihat sesuatu yang meyakinkan dari segi tindakan yang mesti diambil oleh pihak yang berkuasa tersebut. Setidak-tidaknya, tindakan sedemikian dapat mengurangkan kegusaran dan juga kemarahan di kalangan majoriti rakyat di negara ini. Adalah munasabah berdasarkan situasi yang ada sekarang, supaya pihak yang berwajib terus mengambil tindakan kepada mereka yang terlibat menerbitkan Bible versi bahasa Melayu menggunakan kalimah Allah daripada terus dicetak dan diedarkan. Ini adalah disebabkan sudah sekian lama mereka melanggar peraturan undang-undang dan peraturan yang dikhawatiri akan menjadi kebiasaan yang tidak dipersoalkan lagi. Jati mengambil inisiatif di atas nama untuk menjamin kerukunan hidup rakyat Malaysia yang selama ini dinikmati bersama, berlandaskan semangat hormat menghormati di samping mematuhi undang-undang dan peraturan yang menjadi teras kestabilan negara kita. Secara peribadi dan juga mungkin mewakili Jati, yang pertama sekali untuk menyelesaikan perkara ini kita kena balik ke peraturan kita. Negara ini negara berperaturan, negara ini negara berundang-undang. Undang-undang Persekutuan Perlembagaan kita telah menyebutkan perkara yang sama. Enactment negeri pun perkara yang sama. Bahkan dalam konteks Selangor tahun 2010, tak silap saya telah diwartakan. Fatwa telah diwartakan. Antara kata fatwa itu tidak membenarkan sama sekali perkataan Allah itu digunakan dalam keadaan apapun, terutamanya dalam Bible berbahasa Melayu. Jadi itu yang pertama. Maknanya kita balik kepada asas. Asasnya ialah asas bernegara ialah perlembagaan. Asas bernegeri dalam negeri ialah enactment.
asas untuk menentukan bahawa negara ini akan menjadi makmur, aman, hasil daripada perlembagaan dan enactment ialah peraturan-peraturan yang dibuat bersesuaian dengan kehendak, masa, keadaan, situasi, persekitaran dan sebagainya. Ini saya merasakan mungkin tidak berniat untuk melahirkan satu keadaan violence dengan membakar begitu, tetapi sudah mencerminkan sifat marah, sifat marah. Jadi dalam suasana berceramah dan sebagainya, bila sifat marah itu disebut, ada sifat marah tersebut, maka keluarlah perkataan-perkataan. I think it is more or less a bad choice of words rather than what he meant, violent. Tidak berkaitan dengan itu. Jadi bagi saya, teman-teman yang lain pun patut membaca dengan bacaan yang positif. Maknanya itu menggambarkan hasrat orang Islam, hasrat orang Melayu yang waktu Datuk Ibrahim memperkatakannya, saya rasa dia mewakili sebahagian besar daripada rakyat Malaysia, dan sebagai pemimpin dia sudah masuk ke desa, dah masuk ke kota, masuk ke bandar besar, dia sudah mengukur kemarahan rakyat tentang penggunaan perkataan kalimah Allah tersebut. Yang lain selain daripada itu, saya ingin menyebutkan, saya bawa ada dua versi ni. Dua versi kitab Zabur dan Injil, dan satu lagi ialah versi yang dipanggil sebagai Perjanjian Baru, iaitu kitab Injil, Bible dalam bahasa Melayu. Kedua-duanya menggunakan perkataan Allah. Begitu kerap, begitu banyak perkataan Allah digunakan. Ialah pasal dia merupakan kitab suci, jadi boleh dikatakan almost setiap page diulang-ulang Allah itu. Bahkan dalam perkataan-perkataan yang lain, wahyu ilahi misalnya, ada perkataan-perkataan yang lain dalam Bible yang lain, Kaabah, maknanya tempat-tempat, objek-objek yang suci bagi orang Islam, yang terkhusus kepada orang Islam, yang dikatakan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya, tetapi telah digunakan sewenang-wenangnya. Inilah dalam statement yang saya baca tadi membuktikan bahawa sejak beberapa tahun yang lepas ini sudah diterbitkan, ini sudah diedarkan, dan laporan yang dibuat oleh beberapa NGO di Pulau Pinang, di utara misalnya, bagaimana mereka mendapati Bible yang seperti ini disebarkan kepada pelajar-pelajar sekolah. Ada gambarnya. Saudara-saudara pun boleh melihat gambar-gambar tersebut, penyebaran gambar-gambar tersebut.